Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersambung lagi kita dalam mata pelajaran Tasawuf Islam tingkatan 5 dalam pelajaran yang ketiga, Sistem Perundangan Islam. Dalam pelajaran ini kita akan memenuhi standard kandungan 2.1 iaitu memahami konsep asas sistem perundangan Islam dan kewajipan mematuhi tuntutan pelaksanaannya dalam kehidupan. Kita juga akan memenuhi standard pembelajaran 2.1.1 menyatakan konsep asas sistem perundangan Islam dan 2.1.2 menerangkan keunggulan sistem perundangan Islam. Hai anak-anak, apakah yang anda bayangkan sekiranya disebut perkataan perundangan Islam? Oh ya, peraturan, disiplin, hukum Allah, menjaga manusia. Wah, bagus pengetahuan anak-anak. Ya, apabila kita menyebut perkataan perundangan Islam, keempat-empat perkara yang anak-anak sebutkan tadi sudah termasuk dalam perundangan Islam. Baik, mari kita tengok maksud ataupun takrif perundangan Islam secara tepat. Baik, maksud perundangan Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan akidah, ibadat, akhlak, muamalat, munakahat dan jenayat demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, dalam masa perundangan Islam yang panjang ini, anak-anak boleh ringkaskan kepada dua perkara. Yang pertama, cari kata kunci. Baik, kata kunci dalam masa perundangan Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sambungkan dengan kata tanya. Baik, hukum-hukum ini Allah bagi kepada siapa? Kepada manusia. Dalam aspek apa perundangan Islam ini ataupun hukum-hukum ini Allah tetapkan? Dalam pelbagai aspek kehidupan. Okey, contohnya akidah, ibadat, akhlak, muamalat, munakahat dan jenayat. Apa tujuan Allah meletakkan perundangan Islam? Demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingat ya anak-anak, untuk mendapat maksud yang tepat dan baik, anak-anak boleh gunakan cara yang pertama, dapatkan kata kunci, kata kerja ataupun di sini ialah kata nama, maksud perundangan Islam serta sambung dengan kata tanya. Ya, jadi kesimpulannya perkara rumus yang dalam perundangan Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Baik, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu menjalankan syariat daripada hukum agama, maka turutlah ia dan janganlah diturut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Ya, dalam firman Allah ini jelas menunjukkan bahawa perundangan Islam ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam ayat ini adalah perkataan syariatin, ya, adalah merupakan perundangan ataupun hukum yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran. Baik, apa dia asas sistem perundangan Islam? Baik, asas yang utama dalam sistem perundangan Islam adalah yang pertama, pencegahan. Yang kedua, pembalasan. Dan yang ketiga, pemulihan. Ingat ya anak-anak, asas sistem perundangan Islam adalah pencegahan, pembalasan dan pemulihan. Ya, apa itu maksud pencegahan dalam sistem perundangan Islam? Ya, mencegah berulangnya perbuatan jenayah. Yang kedua, memberi amaran kepada mereka yang berniat untuk melakukan kesalahan. Ya, jadi Allah tetapkan satu hukum, ya, supaya mencegah, ya, daripada berulang, dan kedua untuk orang yang nak melakukannya supaya tidak melakukan. Baik, yang kedua adalah pembalasan. Ya, ini adalah kerana Islam akan membalas perbuatan jahat dengan hukuman yang adil. Yang kedua, mengelakkan daripada wujudnya perasaan dendam, ya, tidak puas hati terhadap satu-satu hukuman. Jadi peraturan yang Allah tetapkan dalam undang-undang Islam adalah bersifat adil serta tidak akan timbulnya perasaan dendam. Yang ketiga adalah untuk pemulihan. Pemulihan kepada pesalah, ya, supaya mereka insaf daripada kesalahan mereka. Yang kedua, supaya mereka mengubah diri daripada kesalahan, kejahatan mereka kepada ajaran Islam yang sebenar. Okey, jadi ingat ya anak-anak, asas sistem perundangan Islam adalah untuk mencegah, untuk memberi pembalasan, dan yang ketiga adalah untuk memulihkan. Baik, di manakah ataupun apakah sumber utama sistem perundangan Islam?
apakah rujukan sistem perundangan Islam semestinya tentulah sistem utama ataupun sumber utama dalam sistem Islam itu sendiri, iaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma' dan keempat ialah Al-Qiyas. Anak-anak boleh buat rujukan berkaitan dengan huraian keempat-empat perkara ini dalam buku teks halaman 31. Baik anak-anak, kita telah pun pergi tadi kepada konsep asas sistem perundangan Islam. Jadi Ustazah nak sekarang anak-anak, setiap seorang pelajar tuliskan satu konsep asas perundangan Islam dalam ruangan chat ya. Ustazah bagi 5 minit. Okey, catatkan apa yang anda faham daripada mula-mula tadi yang kita belajar daripada maksud serta konsep asas dan juga sumber perundangan Islam. Baik anak-anak, kita tengok pula sekarang 2.1.2 keunggulan sistem perundangan Islam. Mengapakah sistem perundangan Islam adalah sistem yang sangat bagus dan sangat baik yang perlu diamalkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kerana ia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersih daripada sebarang kelemahan, kekurangan dan dorongan hawa nafsu. Yang kedua, ia lengkap merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, hukuman yang adil tanpa mengira pangkat dan keturunan. Yang keempat, sesuai untuk semua manusia tanpa mengira kaum, tempat dan zaman. Dan yang kelima, bersifat tetap dan kekal sehingga hari kiamat tanpa berlaku perubahan. Dan yang keenam, hukuman bersifat memberi pengajaran supaya penjenayah tidak mengulangi semula. Dan yang ketujuh, mendidik jiwa manusia supaya takut akan pembalasan Allah Subhanahu wa Taala. Ada 7 perkara keunggulan sistem perundangan Islam ini yang tidak boleh dipertikaikan tentang kehebatan dan keunggulan sistem ini. Baik, setelah anak-anak melihat kepada 7 perkara tadi, Ustazah nak anak-anak laksanakan aktiviti yang kedua, iaitu membuat cariankan diri tentang perkara berikut. Ikut kumpulan yang telah Ustazah berikan. Jadi kumpulan yang pertama, cari bukti perundangan Islam bersifat adil. Kumpulan kedua, cari bukti perundangan Islam sesuai untuk semua manusia. Kumpulan yang ketiga, cari bukti perundangan Islam mendidik jiwa manusia. Carian anda boleh merangkumi keratan akhbar, berita, artikel, gambar ataupun apa saja berkaitan dengan baluan, jenayah yang membawa kepada bukti Islam itu adil, bukti Islam itu sesuai dan bukti perundangan Islam mendidik jiwa manusia. Baik, saya beri anak-anak cari dalam masa 10 minit. Baik, kumpulan yang sudah selesai membuat perbincangan dalam kumpulan, boleh kongsikan bahan yang anda cari dalam grup Google Meet kita ya. Okey, kemudian cari wakil untuk membuat pembentangan, dan kumpulan-kumpulan yang lain, ahli kumpulan yang lain boleh membuat komentar berdasarkan apakah carian yang telah dibuat oleh kumpulan tadi. Berdasarkan aktiviti tadi, jelas bahawa anda telah pun dapat mencapai kedua-dua standard pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.